Sebelum ni kita telah baca kisah Nabi Musa AS ketika bayi. Ya. Ini di antara permulaan kehidupan Nabi Musa AS. Ya. Di Mesir, sewaktu Fir'aun telah mengarahkan untuk membunuh bayi-bayi lelaki yang lahir pada tahun itulah. Maka Nabi Musa AS ni salah seorang daripada bayi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita sebagaimana jadual biasalah. Dan kita membaca tafsir Al-Quran surah Al-Qasas, iaitu surah yang ke-28. Bulan lepas kita telah berhenti ayat yang ke-10 dan kita akan sambung pada pagi ini ayat yang ke-11. Muka surat 386. Bismillah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat li ukhtihi qusi fabasurat bihi 'an junubin wa hum la yash'urun. Wa harramna 'alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunah فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sebelum ni kita telah baca kisah Nabi Musa AS ketika bayi. Ya. Ini di antara permulaan kehidupan Nabi Musa AS. Ya. Di Mesir, sewaktu Fir'aun telah mengarahkan untuk membunuh bayi-bayi lelaki yang lahir pada tahun itulah. Maka Nabi Musa AS ni salah seorang daripada bayi yang termasuklah, yang termasuk bayi untuk dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan kudrat dia. Yang mana bayi yang sepatut dibunuh oleh Fir'aun ni telah sampai ke istana dia. Yang sepatutnya dari sudut logik akal mudahlah untuk dia bunuh. Tapi Fir'aun tidak dapat bunuh bayi. Ya, Fir'aun tidak dapat bunuh. Asbab dia dihalang oleh isteri dia. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam kuliah sebelum ni, bayi yang patut dibunuh Musa ni lah oleh Fir'aun. Tetapi sebagaimana kita sudah maklum, segala perbuatan makhluk ni, perbuatan hamba ni tidak akan berlaku kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan. Itu akidah kita. Segala-gala ni tak kiralah sama ada baik atau buruk sekalipun. Bukan baik saja ya. Perbuatan buruk sekalipun, apabila kita nak lakukan, maksudnya tidak akan dapat terjadi sesuatu perbuatan tu sekiranya Allah tidak izin.
kehendak ada. Kehendak tu adalah keinginan, kehendak tu kita punya ikhtiari, pilihan kita. Tapi kalau Allah tidak izin, tidak akan berlaku. Ya, daripada usaha kita. Mana segala usaha yang berlaku, ya, perbuatan yang berlaku daripada diri kita ini, kalau kita faham betul-betul, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah apa sahaja. Bulan lepas saya datang macam biasalah kuliah di satu surau. Ya. Jadual saya memang jadual saya lah. Ya. Oleh kerana jadual ni walaupun AJK tidak maklum, tidak jemput, kita datang macam biasalah seperti mana bulan-bulan lepas. Seperti mana di masjid ni jugalah. Tiba-tiba satu ketika bulan lepas tu ya, ada ustaz lain. Sebab masjid ataupun surau buat program khas lah. Cuma AJK terlupa nak maklum kepada saya. Ya. Jadi saya datang tu, tak apa, kita bagi lalu sebab itu program utama lah, program khas. Dia minta maaf banyak-banyak lah. Kita pun tak ada masalah apa. Cuma nak bagi tahu, ya, kita tak dapat nak berkuliah lah. Walaupun keinginan tu ada. Kenapa? Sebab Allah tidak izin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak izin. Ya, apa saja perbuatan kita, ya, usaha kita, perancangan kita, kalau Allah Ta'ala tidak izin, tidak akan berlaku, sama ada baik ataupun buruk. Ini akidah kita. Begitu juga perancangan Fir'aun nak membunuh Nabi Musa AS. Bayi lain dibunuh. Ya, bayi lain itu dia dapat bunuh. Tapi Musa AS tidak dapat dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Di sini kita percaya. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut kul kullum min indillah. Bagi tahulah wahai Muhammad, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya, Allah lah yang menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu tu. Ya, perbuatan kita pun Allah Subhanahu Wa Taala juga cipta. Bukan perbuatan kita tu kita sendiri cipta, tidak. Allah Taala ciptakan kita, ya, dan apa sahaja perbuatan kita tu. Ya. Tak apalah, kita baca sambungan dia. Ayat 11. Wa qalat, berkata ibu Musa AS li ukhtihi, kepada kakak Musa. Kepada kakak Musa. Apabila sebelum ni kita sudah tahu berita tentang Musa ni telah sampai kepada ibu dia. Ya, ibu dia agak terkejut lah ketika tu, sebab asalnya ibu Musa telah melepaskan Musa ke dalam sungai itu dengan maksud supaya menjauhkan bayi dia itu daripada Fir'aun. Tiba-tiba sampai ke istana Fir'aun. Ya. Jadi kebimbangan ataupun ketakutan yang ada pada ibu Nabi Musa tu hampir-hampir menjadikan ibu Musa tu nak menceritakan bahawasanya bayi itu adalah bayi dia. Inkadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Ya. Kalau mana hampir-hampir ibu Musa itu ingin mendedahkan, ya, bahawasanya bayi itu milik aku, milik dia. Kalaulah Nabi Musa AS, ibu Nabi Musa AS mendedahkan itu adalah bayi dia, nescaya akan dibunuh Musa AS. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah teguhkan jiwa ataupun hati ibu Musa AS supaya dia dapat yakin bahawasanya Allah akan mengembalikan anak dia ini kepada dia. Tak perlu cari. Ya. Tak perlu dia usaha sebab Allah akan kembalikan. Dalam ayat yang ke-7 kita baca sebelum ni, inna radduhu ilaika. Inna radduhu ilaiki waja'iduhu minal mursalin. Kami akan pasti pulangkan anak kamu ni kepada kamu. Dalam ayat yang ke-10 kita baca sebelum ni pun, litakuna minal mu'minin, supaya ibu Musa tu menjadi di kalangan orang yang yakin bahawasanya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Janji Allah untuk mengembalikan, ya, anak dia tu pasti akan berlaku. Ya. Jadi oleh kerana kepercayaan tu terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala, itulah meneguhkan hati ibu Musa AS untuk tidak menceritakan bahawa bayi yang berada di istana Firaun itu adalah milik dia. Cuma apa yang berlaku sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar ataupun sebagai usaha. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya manusia ni lah
Tak kira sama ada nabi ke ataupun tidak nabi, wali ke, tok guru ke, ustaz-ustaz ke. Ya. Dia mesti kena berusaha di dunia ni. Sebab dunia ni tempat kita usaha. Tempat asbab. Waja'alna waja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan setiap perkara itu ada asbab. Ni ya. Manakala kita nak satu perkara tu perlu berusaha dunia ni. Contoh kita nak kepada rezeki, kena usaha. Ya, kita tidak boleh kata Allah pemberi rezeki. Memang kita yakin Allah itu pemberi rezeki. Tidak sedikit pun kita keliru. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi rezeki kepada sesiapa sahaja. Ya, dengan kudrat dia, dengan cara apa sahaja. Tapi Allah menetapkan takdir dia tu. Ya, nak dapat rezeki tu kena usaha. Kena bekerja. Cuma dalam akidah kita tidak meyakini bahawasanya pekerjaan kita itu memberi rezeki. Bukan. Kita bekerja itu kerana usaha yang Allah Taala perintah kita untuk kita berusaha. Ya. Adapun apabila kita dapat rezeki itu, kita yakin bukan pekerjaan kita yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki pada kita. Allah bagi rezeki. Bukan perbuatan kita, bukan pekerjaan kita. Ya. Dalam semua apa sekalipun. Kita lapar, contoh tu Sinan. Ya. Lapar. Kita tahu makanan tu menghilangkan lapar kita. Asbab kan? Kita tahu. Ya. Jadi untuk kita menghilangkan lapar yang ada dalam perut kita ni, kena makan. Bukan kerana kita yakin. Kita yakin. Kita memang yakin bukan makanan tu yang menghilangkan lapar. Walaupun betul-betul selepas kita makan tu, lapar tu hilang daripada perut kita. Itu perkara yang berlaku kan. Tapi dalam akidah kita, yang menghilangkan lapar itu adalah Allah. Bukan makanan tersebut. Bukan minuman yang menghilangkan dahaga kita. Dalam sebuah perkara. Maknanya di sini nak menunjukkan kepada kita perlu berusaha. Walaupun dalam Quran ni, Allah menceritakan kepada kita beberapa peristiwa sebagai bukti Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa untuk mengadakan sesuatu tanpa asbab atau bercanggah dengan asbab. Walaupun memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami jadikan setiap perkara itu ada asbab-asbab dia. Tapi bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia nak melakukan sesuatu, dia perlu pada asbab. Dia tidak perlu sedikit pun pada asbab, berhajat sikit pada asbab. Cuma asbab ini dia cipta kerana nak zahirkan kudrat dia dan kehebatan dia. Bukan kerana dia tu berhajat kepada contohnya Allah Ta'ala nak menghilangkan lapar, perlu kepada makanan. Tidak. Kalau tidak ada makanan apa? Ya, Allah berkuasa menghilangkan lapar. Tapi kenapa? Sebab sebagai pertama, Allah nak zahirkan iradah dia dan kehendak dia. Yang kedua, Allah nak uji manusia. Sebagai ujian untuk manusia ni. Ni ya. Itu perkara penting yang kita perlu faham. Dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Seperti contoh, tuan-tuan, kisah Maryam. Ya. Kisah Maryam dalam surah Ali Imran. Nabi Zakaria, walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah, kata Maryam. Nabi Zakaria tu anak saudara Maryam tu, ibu Nabi Musa AS tu anak saudara dia. Dia jaga daripada kecil lagi. Ya. Setiap kali Allah cerita kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrab, bukan sekali, setiap kali. Wajada 'indaha rizqa, dia mendapati di sisi Maryam, di sebelah Maryam itu ada rezeki. Ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dia pun kata kepada Maryam, ditanya Maryam, wahai Maryam, mana kamu dapat rezeki ni? Qalat huwa min indillah. Jawab Maryam, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir kata Maryam tidak ada apa-apa usaha, Allah berikan rezeki pada dia dengan kudrat dia. Jadi Allah datangkan peristiwa ni, cerita dalam kepada kita dalam Quran, bukan nak bagi tahu, ini bukan satu syar'i, maksudnya bukan satu panduan kepada kita untuk kita tidak bekerja seperti mana Maryam. Allah datangkan kisah ni untuk ajar kepada kita, untuk memberi penjelasan kepada kita bahawasanya Allah berkuasa. Sebab tu peristiwa ni bukan peristiwa yang berlaku pada setiap zaman. Kan? Bukan berlaku pada setiap masa, setiap zaman, itu tidak.
Yang berlaku setiap masa, setiap ketika, setiap zaman ni adalah usaha. Maksudnya kita kena bekerja. Itu ketika mana Maryam tu kecil, dewasa. Ketika mana remaja tu kan. Ketika mana kemudiannya, cerita kemudiannya. Cerita kemudiannya. Tu ketika dia kecil tu. Ketika mana dia kecil. Kecil tu tak tahulah umur berapanya. Ketika dia dewasa. Waktu dia beranak tu kan. Tu dalam surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Maryam. Bila fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'al maqadu ila jiz'in naklah tusaqit. Apa panggil? Tu dalam surah Maryam tu. Kemudian apabila Maryam tu melahirkan Nabi Isa AS, beranak. Bersandar dia di batang pokok kurma. Lalu apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam ketika itu? Ketika dia sudah dewasa dah. Dia kata wahuzzi ilaiki bijiz'in naklah tusaqit alayki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goncang pangkal pokok kurma. Goncang. Dalam keadaan Maryam tu sakit tu, Allah perintah kepada Maryam goncang batang pokok kurma. Untuk apa? Supaya apa? Tusaqit alayki rutaban janiyah. Akan jatuh kepada kamu ini rutab kurma yang sudah masuk. Kenapa perlu goncang? Tidakkah Allah itu berkuasa nak menjatuhkan buah kurma tu? Allah berkuasa, tidak perlu pun pada goncangan tersebut. Bahkan tidak bergoncang pun. Batang pokok kurma tu, bukan batang, pangkal pokok kurma. Dia pangkal pokok kurma ni usahakan lelaki tu kan. Usahakan perempuan, lelaki pun tidak bergoncang. Tapi Allah perintah tu kenapa? Nak bagi tahu ikhtiar, kamu kena buat. Maryam, dia goncang. Sekadar dia mampu, sebab dia baru lepas beranak ketika itu. Setara mana sangat kita kata nak goncang. Kalau tidak goncang, tak jatuh. Sedangkan dulu, di waktu dia kecil dulu, Allah pernah berikan rezeki kepada dia dengan tidak bekerja. Sekarang kena usaha. Sebab tu peristiwa yang Allah datangkan itu bukan maksud supaya kita ikut. Jangan pula kita berhujah, saya tak kerja. Kenapa? Dah Maryam dulu tak kerja. Itu cerita lain. Banyak dalam Quran cerita seperti ini. Kisah yang Allah Ta'ala bagi tahu tu bukan jadi panduan untuk kita ikut. Sebab cerita tu disampaikan oleh Allah dalam bentuk penjelasan. Allah nak bagi penjelasan. Banyak dalam Quran. Salah satunya di situ dah. Jadi di sini nak bagi tahu kepada kita usaha. Walaupun Nabi sekalipun, walaupun wali sekalipun, kena usaha. Nabi Yusuf AS apabila masuk dalam penjara, dia usaha supaya untuk dia bagaimana dia keluar. Untuk dia keluar daripada penjara tu, dia pesan kepada sahabat dia supaya bagi tahu kepada raja. Kamu tolong bagi tahu pada raja kamu tentang aku. Itu usaha dia. Tiba-tiba sahabat dia tu terlupa nak bagi tahu. Di sini kenapa? Sebab ini kehidupan dunia. Kita tidak boleh kata Nabi kan. Bila Nabi, relax. Tak perlu usaha. Usaha ni manusia bukan Nabi. Tidak gitu. Nabi pun perlu usaha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi pun dia usaha juga. Bukan kerana Nabi itu kerana wali perlu duduk relax saja. Tidak. Usaha. Cuma kita kena yakin bukan usahalah memberi kesan kepada kita. Asbab usaha kita sebagai asbab. Ada keadaan manusia ni dia tidak perlu usaha. Allah bagi rezeki, Allah buat semua. Tapi bukan dunia. Di mana? Syurga. Allah cerita dalam Quran ni, dalam syurga ni tak ada usaha apa-apa pun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan diberikan apa sahaja daripada kehendak mereka. Usaha tidak ada. Ni mudah-mudahan Allah berikan syurga pada kita. Syurga ni satu tempat Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Nak saja terus dapat. Usaha tidak ada. Nabi SAW cerita dalam hadis, ahli syurga dia tengok burung. Tengok burung. Bila dia tengok burung, dia teringin nak makan burung tu. Teringin rasa nak makan. Fayakhirru bayna yadayka masywiyan, kata Nabi SAW. Burung yang dia rasa teringin nak makan tu terus datang kepada dia, dipanggang. Terus dipanggang. Boleh makan. Tak perlu dah nak tekan cari GrabFood ke, Food Panda ke, tak ada. Kira-kira GrabFood, Food Panda ni kira paling mudah dah sekarang ni kan. Kehidupan kita ni. Tekan. Cuma kena tunggu lah. Tapi kena tekan juga. Kalau tak tekan handset tu, tak tekan app Food Panda, GrabFood, tak sampai. Dia kena tekan juga. Kira-kira paling mudah sebab sebelum ni kita nak makan, kita kena keluar daripada rumah kita.
keluar daripada rumah kita, naik kenderaan, kereta pergi pergi order kan, baru boleh balik makan di rumah. Ataupun sekurang-kurangnya kita kena telefon. Sekarang ni Allah bagi pada kita satu teknologi, satu keadaan, situasi begitu mudah bagi kita. Tekan je sampai. Kan? Cuma tuan, kalau kita tak tekan, tak sampai juga. Semudah-mudah pun kalau kita tak tekan, tak sampai. Kena tekan. Dalam syurga, tuan-tuan, tekan dalam hati. Dia bukan tekan di tangan dia, tekan dalam hati. Tekan dalam hati tu maksudnya terintah dalam hati kita. Allah terus datang ke depan mata kita. Sebab tu banyak ayat Quran Allah sebut, kan? Lahum ma yasha'una 'inda, mereka akan diberikan apa saja mereka kehendaki. Itu syurga. Tapi sebelum kita sampai ke tempat itu, situasi itu, ni kehidupan kita di dunia ni kena usaha. Nabi pun kena usaha, kita pun kena usaha juga. Jadi kita jangan pelik lah kalau kita tengok Nabi SAW ni bekerja, Nabi tu makan, minum seperti kita. Kenapa? Sebab golongan musyrikin Mekah dulu tuan, mereka pernah mempertikaikan. Ya, bila Nabi SAW ni datang kepada mereka sebagai seorang Nabi, kan, mengaku sebagai seorang Nabi, mereka mempertikaikan, ni Nabi apa ni? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi apa seperti ni ni? Ya, makan seperti kita. Makan seperti kita. Dia fikir kalau Nabi tu tak perlu makan dah. Sebab apa? Atas rasa Nabi. Lepas tu wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Ya, di kota Mekah dulu ada pasar masyhur, Ukaz nama dia. Bila tengok Nabi SAW pergi ke pasar tu, pelik mereka. Ni Muhammad ni, dia kata dia Rasul, tapi macam kita juga pergi ke pasar. Ya. Jadi dia bukan Nabi. Kita sendiri pun tu kan. Contoh kita kata tengok di supermarket kan, ustaz. Tuan-tuan pelik tak kalau jumpa ustaz di supermarket? Bagi kita tidak pelik kan. Ni apa ni ustaz ni ada di supermarket ni. Dia fikir ustaz ni di masjid, tok imam ni di masjid, di pondok-pondok madrasah. Tak sesuai. Ustaz ni berada di pasar-pasar. Allah nak bagi tahu pasar tu tempat keperluan manusia. Ya, tempat keperluan, mana segala-galanya diperlukan oleh manusia tu ada di pasar, di supermarket tu. Kita pergi supermarket tu, segala-galanya ada, keperluan kita di situ. Dan oleh kerana Nabi SAW itu manusia, dan segala keperluan manusia tu perlu ditunaikan sebagai asbab kan. Nak lapar kena makan, kena makan, dahaga kena minum, kena cari makanan, kena cari minum, dan semua ni ada di pasar kan, untuk menyempurnakan keperluan tu. Sebagai usaha kita cari keperluan kita di pasar, bukan nak menafikan perbuatan itu, bukan bermaksud menafikan kedudukan sebagai seorang Nabi, itu tidak. Sebagai usaha tu nak bagi tahu kepada kita. Jadi di sini menunjukkan kepada kita usaha. Ibu Maryam ni pun dia berusaha. Bukan bermaksud dah Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kembalikan kepada dia kan. Jadi tak perlu usaha. Usaha yang sesuai dengan akal dia ketika itu, yang boleh dia usaha. Itu dia bagi tahu kepada anak dia juga, kakak pada Nabi Musa AS. Kata ibu Musa, waqalat li ukhtihi Qusih. Berkata ibu Musa kepada kakak Musa AS, kamu jejakilah adik kamu tu, Musa. Jejaki ni mana, perhati tengoklah, pergi ke istana, tengok. Tengok. Sebagai ulama tafsir kata ni peristiwa sebelum diketahui bahawa Nabi Musa tu telah berada di istana. Kalau kita pakai tafsir seperti itu, bermaksud kamu jejaki ni mana kamu cuba siasat tengok mana sampai adik kamu tu. Dia. Jadi kakak Nabi Musa AS pun pergi keluarlah daripada rumah dan cuba jejaki. Akhirnya telah sampai ke istana. Perhati tengok tentang keadaan. Tak ada siapa kenal pun dia. Dia pekerja-pekerja istana tak kenal pun. Bahawasanya perempuan ni, mana kakak Musa tu adalah kakak kepada bayi itulah. Fabasurat bihi an junubin. Maka dia pun tengok daripada jauh. Sebagai ulama tafsir menterjemah, junubin itu makna dekat. Jadi tengok daripada dekat. Boleh jadi dekat, boleh jadi jauh. Wahum la yashurun, hal keadaan mereka yang berada di istana tu tidak sedar pun. Tak sedar. Fir'aun pun tidak sedar, Asyah pun tidak sedar. Sebab
ulama tafsir kata ketika berlaku peristiwa ni bukan kakak dia seorang, bahkan ada lagi perempuan-perempuan lain yang bersama dengan mereka. Tengok situasi ni. Sebab ni di antara perkara pelik yang berlaku, sebab Firaun tidak bunuh bayi ni, sedangkan bayi lain tu dia bunuh. Jadi sedikit sebanyak ni, apabila berita ni sampai kepada manusia ketika itu, menepakat nak tengoklah bayi ni, bayi ya, pelik ke bayi macam mana ke, tidak dibunuh oleh raja. Ni. Jadi mereka menyangka kakak Musa AS sebagai manusia biasa. Okay. Sedangkan perempuan itu adalah kakak kepada Musa AS. Ni. Kemudian apa berlaku? Ya, sebagaimana bayi-bayi lain lah, ya, yang perlu kepada susuan. Musa AS pun, oleh kerana Musa ni juga manusia, ni pun termasuk dalam perkara akidah juga, tuan-tuan sekalian, untuk kita beriman Nabi-Nabi Allah ini manusia. Itu akidah kita ya. Kita tidak boleh nafikan. Kalau kita menafikan Nabi itu manusia, murtad. Tak boleh nafikan. Mana kita kena beriktikad Nabi-Nabi Allah ni, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, adalah manusia. Manusia seperti kita ni lah. Okay. Seperti kita kan manusia, Nabi pun manusia. Dan ciptaan Nabi pun sebagaimana ciptaan kita ni lah. Sama, tidak ada beza. Kita tidak boleh beriktikad Nabi itu nur, cahaya. Tak boleh. Kalau cahaya tu malaikat dicipta daripada cahaya, Nabi tidak daripada cahaya. Nabi seperti kita. Cuma yang membezakan kita dengan Nabi itu, iaitu Nabi dapat wahyu, itu saja. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Itu kalimah dalam Quran. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini, Allah perintah kepada Nabi supaya memberitahu kepada semua manusia, sesungguhnya aku ini bashar. Basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan. Cuma aku ini mendapat wahyu daripada Allah, kamu tak dapat wahyu. Itu saja. Jadi kalau ada manusia lain mengaku saya dapat wahyu, kita boleh bunuh dia. Sebab dia bohong. Sebab Nabi SAW seorang saja yang dapat wahyu. Dan selepas daripada Nabi, tidak ada lagi Nabi-Nabi yang lain. Penutup sekalian Nabi SAW. Nabi SAW adalah penutup kepada seluruh Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas daripada Nabi SAW, tidak ada Nabi-Nabi lain lagi. Itu yang membezakan manusia-manusia ni dengan Nabi SAW. Sebab kelebihan Nabi, Nabi dapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah mengangkat kedudukan Nabi. Kita tak perlu tuan-tuan cerita pelik-pelik ya, sehingga kita kata Nabi ni bukan manusia biasa, dia tu daripada nur, cahaya. Tidak. Dia manusia biasa. Bila manusia biasa, sebab itulah sebagaimana kita tengok kita manusia biasa ni, sifat-sifat yang daripada manusia ada juga pada Nabi. Nabi sakit, Nabi mengantuk, Nabi letih, ada tu pada Nabi. Kalau Nabi tu malaikat, tidak ada semua tu. Ya. Mana kenapa Nabi letih dalam peperangan, Nabi patah gigi, sakit Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat tu, Nabi sakit sungguh dekat. Sakit, kenapa? Sakit. Sebab dia manusia macam kita. Bila Nabi cerita sakit tu, kita faham. Sebab kita pun sakit juga. Itu akidah kita. Di sini menunjukkan kepada kita ni, Nabi Musa pun dia manusia biasa. Seperti mana bayi-bayi lain lah. Dia perlu menyusu. Cuma apa berlaku ketika itu, tuan-tuan sekalian, Allah tidak membenarkan Nabi Musa AS ini perempuan-perempuan. Mana menghisap susu daripada perempuan-perempuan yang ada pada ketika itu. Dia asalnya apabila sampai di istana Nabi Musa AS ni, dalam keadaan bayi itu, dia menangis-nangis lah, nak pada susu kan. Sebagaimana bayi-bayi lain lah. Menangis juga. Dia bila nak susu tu menangis. Bahasa yang difahami oleh ibu bapa kan. Kalau menangis tu sama ada sakit ataupun lapar. Sebab bayi itu dia tak ada nak bercakap kan. Dia menangis kan. Jadi Firaun pada ketika itu dan Asia telah panggil ibu-ibu susuan. Mana ibu-ibu yang boleh yang masih menyusu, panggil ke istana untuk menyusu Musa AS sebagai ibu susuan lah. Ya. Jadi apa berlaku ketika itu? Di sini Allah Taala cerita, wa harramna 'alaihil maradi'. Kami telah menghalang Musa AS untuk menyusu daripada ibu susuan yang ada pada ketika itu. Mana tak mahu menyusu. Allah jadikan Musa AS ni menghalang di sini, maksudnya ibu susuan tu ada, tapi Musa tak mahu menyusu.
Tuan-tuan bayangkan, kita semua pernah ada anak kan. Macam tuan-tuan ni anak dah besar. Tapi ada tak apalah, ada pengalaman. Bagaimana kalau anak tu tak mahu menyusu? Dia kalau menangis, kita suar susu tu, dia menyusu, senyap lah. Ni tak, Allah menghalang. Mana Allah wa haramna di sini. Kalau kita terjemah dalam bahasa yang biasa kita guna, haram ni mengharamkan. Yang dikenaki daripada mengharamkan ni makna tidak boleh lah. Seperti mana Allah mengharamkan kita makan makanan yang haram tu. Ya. Jadi tidak boleh makan. Cuma ikhtiari lah. Daripada ikhtiar kita tu, kita tak boleh makan. Nak makan boleh. Cuma tidak boleh makan tu kerana dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenaki daripada haram dari sini, Allah menghalang Musa AS ini daripada menyusu daripada ibu-ibu seseorang yang ada pada ketika itu. Jadi apabila Nabi Musa dia tak menyusu, jadi dia menangis ketika itu. Kakak Nabi Musa AS ada wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl. Kami telah menghalang ke atas Musa AS ini untuk menyusu daripada ibu susuan ketika itu min qabl, sebelum kami kembalikan Musa AS itu kepada ibu dia. Maknanya Musa AS ketika itu tak menyusu, tak menerima mana-mana susu daripada ibu susuan ketika itu. Nangis, kecoh di istana. Lalu inilah kebijaksanaan. Yang saya sudah cerita dah sebelum ni, tuan-tuan sekalian. Apa panggil? Di antara salah, sebab Quran ni kan, Quran ni kitabun hakim, kitab yang bijaksana. Sifat Quran ni hakim, kitab yang bijaksana. Satu-satunya kitab yang ada kebijaksanaan. Selalu Allah sebut dalam Quran, kitab yang bijaksana. Kenapa? Sebab Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu bersifat bijaksana. Dan kita pun kalau nak jadi seorang yang bijaksana, kita kena ada hubungan dengan Quran, kena faham Quran, kena amalkan Quran. Barulah kebijaksanaan itu ada pada diri kita. Jadi oleh kerana Quran ni bersifat bijaksana, jadi segala kisah yang ada dalam Quran ini memberi penjelasan kepada kita tentang kebijaksanaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita di sini kisah-kisah yang kita boleh nampak kebijaksanaan yang ada pada manusia. Ibu Musa AS, kakak Musa AS, walaupun bukan Nabi tapi bijaksana. Jadi jenis-jenis bijaksana ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Perbuatan bijaksana, perkataan bijaksana. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bukan saja manusia, binatang-binatang sekalipun. Bukan nak beritahu binatang itu bijaksana, tapi perkataan dia itu perkataan yang bijaksana, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita dalam Quran. Supaya kita yang baca Quran jadi seorang yang bijaksana. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan hamba ini adalah berdasarkan kitab dia. Berdasarkan kitab dia. Jadi kalau kita nak bijaksana tu adalah Quran. Jadi kakak Nabi Musa AS, ibu dia telah perintah pada dia jejaki. Mana tengok apa berlaku. Itu saja. Mungkin laporan yang dia boleh bagi tentang apa panggil, adik dia tu berada di istana, sekadar itu saja. Tapi tengok kebijaksanaan kakak Musa AS ni, apabila dia tengok adik dia ketika itu tidak mahu menyusu dengan ibu-ibu susuan, apa berlaku? Dia pun pergi masuk dalam istana, jumpa dengan Asia Firaun ketika itu. Dia berkata, ini perkataan dia ni, dan ini tidak diminta oleh ibu dia. Tidak diminta ni. Kan? Untuk bercakap jumpa dengan Firaun. Tapi kenapa? Sebab kebijaksanaan yang ada pada dia ini. Mungkin ini peluang kepada dia, ya, untuk mengambil semula adik dia ni. Jadi dia berkata, faqalat, kata kakak Musa kepada apa panggil, penghuni istana Asia Firaun dan semua lah. Hal adullukum ala ahli baitin. Mau tak aku khabarkan, tunjukkan, bagi tahu kepada kamu. Kan? Tentang satu keluarga yang mana mereka ini boleh jaga bayi ni. Pandai dia. Dia tak cerita dia tidak memperkenalkan dia tu kakak kepada bayi ni, tak cerita. Tapi kenapa dia boleh kata seperti ini? Sebab dia yakin. Sebab yang boleh, tuan-tuan sekalian, yang boleh jaga bayi ni kan, siapa dia? Ibu kepada bayi itulah. Ibu kepada bayi itu. Yang boleh menyusukan dia ketika tu. Ni kecerdikan dia ni. Dia bagi tahu kepada Firaun. Mau tak aku tunjuk pada kamu, aku bagi tahu pada kamu. Aku tunjuk. Dulu kini aku tunjuk pada kamu satu keluarga. Yang mana keluarga ni boleh jaga bayi ni. Yakfulunahu lakum. Tengok, dia bukan minta untuk, kalau kita faham lafaz ni, yakfulunahu lakum ni,
Yang mana mereka, keluarga ni boleh jaga bayi ni untuk kamu. Bukan ambil bayi ni, kan? Untuk ambil bayi ni berpisah dari kamu, tidak. Kan? Jaga bayi ni untuk kamu. Sama ada kamu bawa keluarga ni ke istana ataupun bawa bayi ni kepada keluarga tu. Kan? Kalau dia kata, macam ni bagi bayi tu kepada keluarga tu. Mungkin Firaun tidak bagi, mungkin Asia tidak bagi. Jadi dia bagi tahu, dia mana keluarga dapat jaga bayi ni untuk kamu. Dia bukan jaga bayi ni untuk mereka, tidak. Untuk kamu. Kan, untuk bahasa tu kena jagalah bahasa. Kalau tersalah cakap bahasa mungkin tak dapat juga sebab dia berbicara dengan Firaun tu. Dengan Asia. Ya. Jadi yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan mereka ni, keluarga ni, ya, terhadap bayi ni nasihun. Nasihun ni dalam bahasa Arab, kalau kita tengok dari sudut lafaz tu makna nasihat. Sebenarnya nasihat, betul lah nasihat tu. Nasihat ni asalnya adalah menginginkan kebaikan. An-nasihah yakni iradatul khairi lil mansuhi lahu. Itu makna asal nasihat. Saya bagi nasihat pada tuan-tuan ni bukan kerana benci, sebab inginkan kebaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bagi nasihat kepada saya bukan kerana tuan-tuan benci pada saya, tidak. Asal makna nasihat tu untuk kebaikan. Tuan nasihat, jadi nasihat tu berlaku kerana kita nak kebaikan. Jadi kebaikan itu disampaikan melalui nasihat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ad-dinun nasihat. Ad-din tu adalah nasihat. Din itu agama yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, sebenarnya Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Sebab tu ikut agama dia dapat kebaikan. Sebab hanya ada kebaikan. Dalam agama tu hanya ada kebaikan sahaja. Dan kebaikan itu kita sampaikan, kita nasihat. Jadi yang dikenaki dengan nasihat di sini iaitu mereka ini terhadap bayi ni inginkan kebaikan. Maknanya mereka akan jaga sungguh-sungguh. Mereka akan jaga sungguh-sungguh bayi ni, sekiranya bayi ni dibawa kepada keluarga ni. Keluarga siapa dia? Keluarga dia tu lah. Tapi dia tidak bagi tahu lah keluarga dia. Cuma dia tahu, tunjuk. Bila dengar perkataan seperti ni, sebab ketika tu perempuan, bukan seorang, ramai jugalah ibu-ibu susuan yang hadir di istana ketika itu. Apabila mereka cuba nak menyusu Musa tak mahu. Jadi bila ada tawaran seperti ni, Asia sendiri pun tidak tahu lagi apa berlaku, kan. Cuma dia pun bila dapat tawaran ataupun cadangan seperti ni, dia seronoklah dengannya. Akhir sekali mereka bersetuju. Sebab apa? Sebab kelang kabut dah. Dia bayi ni kalau menangis kelang kabut terusnya. Kelang kabut tak jadi kerja ketika tu. Dia kelang kabut manusia ni. Jadi akhir sekali mereka ni bersetuju dia untuk menyerahkan bayi ni kepada keluarga ni. Keluarga ni mana ibu dia sendiri. Faradadnahu ila ummihi, lalu kami telah mengembalikan Musa AS kepada ibu dia. Cuma di sini ada dua tafsiran. Ya. Ada yang mengatakan bayi ni dibawa kepada keluarga ni lah. Kan? Cuma Asyah ni dia selalu pergi kepada keluarga ni, kepada ibu Musa AS. Dia selalu pergi. Dan ibu Musa AS pun mendapat penjagaan daripada istana, dapat sponsor daripada istana ketika tu. Dan ada yang mengatakan ibu Nabi Musa dijemput ke istana ni untuk menyusu dan berada di istana. Wallahu a'lam. Dan mana-mana pun lebih, kedua-duanya tafsir itu boleh diterima lah. Cuma yang lebih sahih daripada apa yang kita baca ni, iaitu bayi ni dipulangkan semula. Itu lebih menepati makna lagi. Faradadnahu ila ni mana kami mengembalikan Musa itu kepada ibu dia. Maksudnya Musa itu dikembalikan ke rumah ibu dia, cuma di bawah pemantauan istana ketika itu. Selamat Musa AS. Siapa besar? Dan Nabi Musa AS besar ni dia kira-kiranya jadi anak angkat Firaun. Siapa besar bukan untuk satu ketika. Siapa dia besar? Dikenali Musa tu anak angkat Firaun. Ni mana nak Musa AS membesarkan musuh dia sendiri. Firaun tu telah membesarkan musuh dia sendiri. Dia telah membesar. Ni Allah Ta'ala nak zahirkan kudrat dia ni, bagaimana Firaun membesarkan manusia yang memusnahkan kerajaan dia. Tadbiruhu fi tadbiri. At-tadmiruhu fi tadbiri. Kemusnahan kerajaan Firaun itu berlaku melalui pentadbiran dia sendiri. Dia mentadbir urus sesuatu kerajaan, dia mentadbir urus kerajaan
ke arah kehancuran. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu sebenarnya untuk menghancurkan kerajaan dia sendiri. Sebab tu Allah sebut dalam Quran kan. Apa panggil? Wa makaru wa makarallah. Mereka mengadakan perancangan ya untuk menentang agama Allah, untuk menghancurkan agama Allah. Wa makarallah, dan Allah dalam masa yang sama Allah Taala juga mengadakan perancangan untuk menggagalkan perancangan manusia tu. Ya, dan ini bukti dia lah, huraian dia. Jadi faradadnahu ila ummihi, lalu kami telah kembalikan Musa kepada ibu dia, kai taqarra ainuha, supaya tenteram, tenteram. Ain ni maknanya penglihatan. Ini kena penglihatan sini makna hati ibu Musa alaihissalam yang sebelum ni berada dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan teramat sedih lah, sehingga sedih tu kita sudah cerita dah bagaimana kesedihan ibu Musa sebelum ni, sehingga dia tidak ingat dah benda lain, hanya ingat pada Musa saja. Jadi apabila dikembalikan ya Musa alaihissalam ke pangkuan dia, kita boleh bayangkan bagaimana gembiranya ibu Musa alaihissalam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala zahirkan bagaimana benarnya janji Allah Subhanahu wa taala tu. Kai taqarra ainuha wala tahzan, supaya tenteram hati ibu Musa alaihissalam, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih. Wali ta'lama, dan supaya dia yakin sungguh. Dan supaya dia yakin sungguh anna wa'dallahi haqqun, bahawasanya janji Allah itu benar. Dan ini perkataan paling penting sekali. Jadi Allah Ta'ala datangkan cerita seperti ini nak bagi tahu kepada kita janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Mana satu janji, apabila Allah berjanji, Allah berkuasa untuk menunaikan janji dia. Jadi sebagaimana berlaku peristiwa ni, wahai manusia, kita yang baca Quran ni, sebagaimana kamu memahami janji Allah itu benar, mana Allah berkuasa menyempurnakan janji dia. Jadi segala janji-janji Allah yang lain yang Allah adakan dalam Quran ni adalah benar semua. Sebagaimana Allah Ta'ala janjikan untuk membangkitkan manusia, untuk menghitungkan manusia, untuk membalas semua perbuatan manusia. Ini semua adalah janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah janji ini tertunai ataupun tidak tertunai? Akan tertunai. Ini satu janji yang Allah sebut dalam ayat lain, la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji dia, dan Allah berkuasa menunaikannya. Ya, supaya manusia, supaya ibu Musa alaihissalam yakin sungguh bahawa janji Allah yang telah Allah janji kepada itu betul-betul berlaku. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan, majoriti daripada manusia ni tidak mengetahui perkara seperti ini. Tak tahu. Tak tahu bahawasanya perkara yang Allah Ta'ala janjikan itu betul-betul akan berlaku. Ya, akhirat, kematian. Kematian itu tidaklah, mana kebangkitan manusia itu. Perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Allah sebut inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Benar tu mana pasti berlaku. Jadi kita tidak boleh kata ada ke tidak ada akhirat, berlaku ke tidak berlaku akhirat. Tak boleh kata. Allah ni bukan macam ahli politik kan. Ahli politik ni masya-Allah, sebelum pilihan raya ni kita boleh tengok macam-macam janji. Kan? Macam-macam janji dia berjanjikan. Bila sampai masa tu bab tunai tu, bertahun-tahun kita tunggu tak tunai, tak tertunai-tunai. Allah Ta'ala tidak. Allah ni Allah sebut dia tidak akan memungkiri janji dia. Dia akan sempurnakan janji dia. Cuma majoriti manusia itu tidak memahami, tidak mengetahui, menyebabkan mereka itu tidak mempedulikan tentang hari akhirat ni. Ni ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di sinilah ayat ke-13 pada pagi ni, surah Qasas. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa kita akan sambunglah pada bulan hadapan, insya-Allah ya. Jadi untuk pagi ni kita berhenti setakat ni. Dan saya diminta untuk membacakan satu doa lah, sedikit doa untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sponsor makan pada pagi ni ya. Mudah-mudahan berdoa lah supaya Allah berikan keberkatan lah kepada beliau, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka riyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarik
وأعوذ بك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشرك كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدنا وإخواننا وأحبابنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.